Okey, Assalamualaikum. Salam Isnin 26 Oktober 2020, 1:45 tengah hari. Okey, hari ni semalam, bukan semalam lah, dalam minggu lepas saya ada baca satu buku. Kisah dia pasal pattern saja. Jadi dia cuma fokus pada 3 atau 4 pattern, 3 lah. Head and shoulder, sama ada head and shoulder yang okey ataupun yang terbalik. Triangle dengan rectangle. So dalam buku tu, saya tak ingat tajuk, dia lupa dah. Dalam buku tu, yang saya nampak menarik sebab dia menunjukkan head and shoulder tu almost everywhere. Kita lah, biasalah kalau kita tengok pattern head and shoulder, kita selalu bayangkan yang ketika dia sedang naik tinggi dan kita nampak dia macam itu kan. Dan kita kata dia head and shoulder dan jatuh. Kita boleh buat ukuran, kemungkinan ukuran dia lepas tu kalau dia tak naik balik dia akan turun-turun. Tapi dalam pattern yang dia tunjuk tu bukan dekat daily saja, bukan weekly ke apa semua, even lower time frame pun dia punya tunjuk tu saya nak cakap apa tadi ya. Dia macam ada di merata-rata. Jadi bila saya double check pada chart, sebenarnya benda tu memang ada, kita nampak. Cuma kita kadang-kadang mungkin tak nak ambil tahu ataupun kita rasa macam yelah benda sebelum kejadian kan. Okey lah. Okey, konsep head and shoulder. Of course, untuk head and shoulder kita mesti ada satu kenaikan sebelah kiri ataupun kita panggil dia left shoulder, dan kita ada kepala dan kita ada next right shoulder. Okey. Di mana untuk memudahkan kita nampak jelas, high yang sebelah sini selalunya lebih kurang sama dengan yang kiri dengan kanan tu, lebih kurang sama. Adalah mungkin lebih sikit atau semua, tapi lebih kurang sama. Dan kita punya, biasa dia panggil neckline tu bermula daripada kaki yang permulaan dia buat ni lah. Bentuk dia nampak macam tak sama, tapi konsep dia mencukupi syarat head and shoulder. Jadi kalau saya ambil contoh layan industri ni untuk dalam cohesion chart, ada beberapa tempat yang saya cuba tunjuk menggunakan konsep yang sama. Okay, ni senang cerita saya tunjuk sebab benda ni dah nampak dia turun lah. Sebab head and shoulder kalau berlaku ketika sedang menaik, harga tu sedang naik, dia consider reversal. Kalau dia sedang menurun, mana inverse head and shoulder, dia reverse lah. Dia, sebab tu dia panggil pattern tu reversal. Okay, kalau kita ambil area sini, kita akan nampak high sebelah sini sama, high sebelah sini ataupun sini lebih kurang sama, mana sama aras. Kita ada satu lagi yang paling tinggi. Kalau kita boleh lukis, dia akan jadi lebih kurang naik, turun, tinggi, naik. Okay, sama ada nak pakai ni ataupun sebelah sini, sama je. Ini yang ditunjuk dalam buku tu. Jadi kita tak semestinya kena lurus bendul lah bila kata head and shoulder. So, kalau kata nampak kejadian yang macam ni, walaupun di bawah, sebab dia head and shoulder ni, dia psikologi dia lah. Dia berjaya naik, tapi yang shoulder sebelah kanan ni gagal naik lebih tinggi daripada sini, bukan sekat sini, tapi gagal naik lebih tinggi dari sini. Dan dia punya neckline ni kita punya kalau kita nak short sell, selepas dia break neckline tu lah. Kalau kata kita tengah long, so kena keluar bila benda tu break. So bukan tu saja, kita akan nampak banyak benda. Antaranya sini mungkin boleh, tapi ada juga yang sengit. Contoh macam ni kan, sengit ni benda dah jadi, senang saya nak tunjuk sengit. Kalau kata masa kejadian tu kita rasa macam alah, nak jadi ke tak, nak jadi ke tak. Ni kat bawah ni kan
boleh naik lagi. Tapi ni pun boleh consider lah. Cuma hari ni saya nak tunjuk yang mana yang jadi yang macam tu. Okey, area sini tadi saya nampak ni, sini, sini, sini dan sini. Sebab arah sini lebih kurang lah, lebih kurang. Payah betul lah pakai benda tu. Ni dengan sini, kita ada satu kenaikan turun, kita ada satu kepala dan kita ada right shoulder. Dia turun tak? Memang turun lah. Turun, tapi patut sambung balik. Lagi kita nampak sini saya mungkin tak ambil. Tapi sebenarnya kan benda-benda ni pun, contohlah yang macam ni, dalam buku tu lah tunjuk. Sebab dia memenuhi syarat. Ni high ni, dengan high sini kan lebih kurang. Jadi dia pun kata benda ni head and shoulder juga. Ni saya lukis macam ni je lah. Okay, sampai sini. So kita ada neckline. Lagi so ni sebab apa kita ada high sebelah sini, kita ada high lebih kurang, kita ada atas, dan saya boleh lukis gitulah. Setakat ni yang saya tunjuk, nampak tak dia punya persamaan dia tu? Persamaan dia. Okay. Lagi ni nampak jelas lah. Terlalu jelas lah. Sini dan arah sini dengan sini hampir-hampir sama. Kita ada neckline. Kalau boleh lukis, kita lukis macam biasalah. Okay. Lagi banyak. Yang saya nak tunjuk tu, kalau kejadian tu yang jenis-jenis yang macam ni, yang kecil-kecil ni. Sebab kecil-kecil ni pun dia, kalau kita buka lower time frame mungkin nampak lebih jelas lah. Sebab kita ada high sini dan high sini, neckline. Yang ini pun dia lukis. Macam saya kadang saya tak consider ni head and shoulder, tapi itulah bila baca buku tu dia tunjuk contoh-contoh yang jenis macam ni. Jadi kalau rasa lepas ni lah, kalau jumpa lah benda-benda yang walaupun lah begini lah, terutama sekali bila kita dah berada di sebelah kanan right shoulder tu, mungkin kena lebihkan perhatian lah. Kalau kita nak long, kalau kita nak short, of course lah kena tunggu break pattern. Pattern ni nak tak nak kena tunggu dia break pattern lah. Triangle ke apa, kalau kita nak masuk breakout pada pattern, kena break dulu. Okay, apa lagi? Ini yang jenis tegak. Macam ada tadi mula saya tunjuk yang saya ingat tadi tu. Ni macam saya ini betul. Mana tadi saya ingat tadi? Dah hilang pula, tak ingat lah. Tapi saya tunjuk lah, Nanti boleh buat sendiri, cuba tengok pada chart. Kalau rasa rajin lah, buka chart-chart yang jumpa. Yang mana dia sebab benda ni dah jadi. Problem sekarang ni, benda ni dah jadi. Tapi kalau kata masa kejadian macam ni, kita nak lukis tak dia sebagai head and shoulder? Katalah arah sini dengan arah sini. Mungkin yang dah memang dia mata dia memang mata lang, dia mungkin dah boleh lukis awal-awal. Just kata mungkin kena bersedia lah. Tapi macam saya sendiri pun, kalau macam ni saya tak anggap dia head and shoulder lagi. Biasanya masa bila saya dah anggap dia head and shoulder, bila harga tu dah sampai bawah. Dah sampai bawah sini kan, tengok alamak, yelah head and shoulder lah kat atas tu. Suyut betul lah. Okey lah. Ini saja perkongsian hari ni. Saya harap perkongsian ni membantu. Nanti next time kita akan cuba cari yang kita akan cuba cari yang inverse pula. Tapi maksud saya kat sini hari ni, konsep dia kita faham lah. Maknanya head and shoulder ni tak semestinya
jelas-jelas nampak yang macam permulaan tadi ni, yang besar-besar ni. Tak semestinya yang macam ni. Tak semesti yang jelas nampak macam ni lah. Tak semestinya yang ni. Okay. Lagi satu ialah biasanya sebab dia reversal nak tak nak kena tunggu dia naik dulu lah baru boleh reverse. Kalau turun pun sama, dia kena turun dulu baru boleh inverse kan. Okay lah, saya tutup chat ni dengan saya nak tunjuk semua tak nampak lah semua. Dan bila turun dia rebound head and shoulder, turun rebound head and shoulder, turun. Kalau ikutkan cerita ni memang turun sajalah. Okey, itu saja. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Saya tak ada ni, saya lepas ni kena merentas desa. Tengoklah kalau saya cuba, kalau boleh selit-selit. Assalamualaikum, bye bye.